wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita mulakan majlis ilmu kita pada pagi ini dengan sama-sama kita membacakan Ummul Kitab dan kita hadiahkan untuk junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para tabi'in dan tabi'at tabi'in dan ulama-ulama, aulia, syuhada dan salihin, dan juga arwah-arwah ayah ibu kita, tok nenek kita dan sanak saudara kita, guru-guru kita yang telah kembali awal ke rahmatullah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah. Pagi ini Allah bagi kesempatan untuk sama-sama dapat kita hadir ke surau Alam Budiman ini. Mudah-mudahan Raudatul Firdaus. Riyadhus Shalihin kan Raudatul Firdaus. Raudatul Firdaus. Pada pagi ini untuk sama-sama dapat kita meneruskan pengajian daripada kitab kita Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat, iaitulah huraian daripada karangan Al-Imam Al-Qurtubi. InsyaAllah kita akan sambung insyaAllah pada pagi ini masuk kepada kitab kita muka surat yang ke-26. Masih lagi kita menceritakan tentang tajuk dunia akan terasa kecil bagi orang yang ingatkan akhirat. Baik, insyaAllah pagi ini kita sambung muka surat yang ke-26. Asbat berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa ada satu orang yang amat dipujinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah kamu semua sikap dia jika mengingati mati? Mereka tidak menjawabnya. Maka baginda berkata, dia tidak terpuji sebagaimana yang kamu semua puji. Maksudnya, ada orang yang selalu kita puji-puji, baiklah, solehlah, dan sebagainya. Tapi kalau orang tu betul-betul ingat mati, dia ada watak yang terpuji betul-betul. Kan? Jadi, kalau dia ingat mati ni, maka orang itu akan jadi orang soleh. Orang tak ingat mati, takkan jadi orang soleh. Itulah. Jadi, Ad-Daqaq berkata, ciri-ciri orang-orang yang sentiasa mengingati mati adalah menyegerakan taubat. Kita nak tahu macam mana kita ni ingat mati, tak ingat mati, tengok. Selalu bertaubat. Astaghfirullahalazim, kan? Kita segera taubat. Jangan kata saya cadang nanti tahun depan nak pergi Mekah, pergi buat umrah, nak taubat kat situ, kan? Saya cadang lepas pencen nanti nak hidup pondok, kan? Kita sekarang ni. Sebab tak mesti kita pencen baru mati. Ramai di kalangan kita tak pencen lagi dah mati. Tak sempat pergi Mekah dah mati, kan? Jadi kita ni nombor satu, segerakan taubat. Astagfirullah duduk di mulut, kan? Tak maaf duduk di mulut. Maafkan saya. Selalu nak tidur tu cium tangan suami. Bang, hari ni kalau saya buat salah, maafkan saya ya bang.
Mana tahu malah dalam tidur ni saya mati. Mana tahu. Allahu Akbar. Tak berani tidur suami. Dia kata, mak kau ni buat tabiat lain macam mana ni. Tengok je muka bini kan. Minta maaf. Kemudian, rendah hati. Tak ada sombong, bongkok dan takabur. Orang ingat mati, dia tak sombong dah. Dia bakal jenazah. Bakal jenazah. Bakal jenazah ni, dia masuk dalam kubur, apa kekayaan dia nak bawa. Tak adalah sombong-sombong, menyombong dengan pakak, darjat dan sebagainya. Kalau orang yang datang ke masjid masih berbangga dengan status kekayaan, ini tak ingat mati. Masih lagi bila kita panggil abang, dia marah. Saya ni Tan Sri tau. Oh, kat masjid tu kan. Dia marah panggil dia abang kan. Ada setengah orang ni, dia kalau tak panggil nama dia buat yang tepat dengan gelaran, dia tak menyaut kan. Kita panggil dia abang. Abang, aku ni 3 pingat. Oh kan. Tapi setengah orang, dia rahsiakan. Dia rahsiakan. Sebab dia datang masjid ni, dia ingat mati. Dia fikir aku ni bakal jenazah. Akan dipanggil, wahai Allah yarham. Almarhum. Kan? Bakal almarhum, almarhumah kita ni. Baik, kemudian rajin ibadah. Ciri orang ingat mati, dia rajin. Ngaji rajin. Solat sampai-sampai kat masjid dah siap dengan wudu lah. So, imam tak datang, dia datang dah. Dia solat qada kan. Selalu balik rumah ni, ingat duha tak pernah tinggal kan. Tahajud, bangun awal pukul 5 pagi dah bangun. Kita ni tak ingat mati sangat ni. Sebab qadaan tiduran. Bukan qada solat, qada tidur. Lepas ni nak qada makan pula ni. Qadaan makan semalam tak sempat lah sarapan kedai tu nak pergi ni. Kan. Kita asyik fikir qadaan makanan. Dulu ada wali Allah di Kedah tu Pak Sumit. Orang pergi rumah dia Pak Sumit ni, dia makan nasi dengan telur je. Alah, dia kata nak buat ibadat je, dia kata makan sikit nasi dengan telur pun boleh lah. Lauk lain, apa yang ada kan. Dia biasa suka goreng telur, makan nasi dah. Dia kata Allah nak buat tarik selimut aja, nak buat bangun sembahyang je kan, buat apa makan banyak-banyak. Dia tak suka habiskan masa ni dengan makan. Kita kadang-kadang nak makan tu, patin tu, tempoyak, start motor pagi-pagi pergi sana. Kan? Pergi sana, pergi sini. Habis masa kat dapur lama dah. Dapur orang pun lama kat kita kan. Habis masa di jalan. Padahal kalau kita solat duha ni 8 rakaat boleh lah. Nak pergi cari sarapannya kan. Allahu Akbar. Dan ada orang pergi Mekah. Pergi Mekah ni. Orang duk sibuk nak buat umrah 3 kali. Dia tanya, Ustaz, restoran sini paling best kat mana? Saya kata, best belaka. Tak, saya kalau pergi mana-mana, saya mesti cari restoran paling best ni kan. Saya kata, saya pun tak tahulah. Saya makan kat hotel je lah. Bukan senang makan kat hotel. Kalau ada orang tanya kan. Susah juga kan. Saya tak boleh kena cari tempat-tempat makanan best-best. Saya kata, tadi pun ada orang tanya saya. Tempat makanan best Kuala Selangor. Saya kata yang saya biasa singgah sarapan depan Masjid Pematang tu. Depan Masjid Sungai Yu. Sebab depan masjid saya tahulah kan. Tempat lain saya tak tahu kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ciri-ciri orang yang tidak mengingati mati ialah suka menangguhkan taubat. Dia kata enjoy dulu bro. Kan. Tangguh taubat. Tidak ikhlas dengan pemberiannya. Suka ungkit. Engkau ni kalau tak sebab aku tolong, mati ke bulu dah engkau ni. Astagfirullahaladzim. Suka ungkit, tak ikhlas. Buat apa tak ikhlas? Dan ciri yang paling terang, malas beribadah. Tua dah. Nak semayang subuh, merangkak-rangkak nak bangun. Malas ibadah kan. Kita ni ada perangai ni. Nak bangun tahajud, ya Allah, beratnya kan. Nak boleh 2 rakaat, istiqamah 2 rakaat pun susah kan. Sama-sama salat sunat lagi payah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga Allah Ta'ala bantu kita lah dalam beribadat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Itu doa kita. Ya Allah, bantulah kami. A'inna ala zikrika. Bantulah kami supaya kami ni suka ingat zikir kan. Ingati Allah. Wa ala ta'atika, dan mentaati Engkau ya Allah. Wa husni ibadatik, dan supaya kami ni ibadat dengan terbaik. Minta tolong dengan Allah. Wahai orang yang lalai terhadap mati dan sakaratul maut,
Kematian itu adalah janji yang paling benar dan hakim yang paling adil. Kita akan diadili. Ya, itulah janji Allah yang pasti. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah kamu abdikan diri pada Tuhan sampai datang satu benda yang namanya mati yang confirm. Itu namanya al-yaqin. Ada juga ajaran sesat di Selangor ni, dia tafsirkan ayat ni dengan tafsiran yang salah. Ibadat sampai datang yakin. Dah yakin tak payah ibadat, kata dia. Jadi dia tak sembahyang. Orang tanya dia pasal apa? Saya dah yakin, ustaz yang bawah lagi. Saya dah yakin dengan Allah. Apa sembahyang? Mana kau dapat? Dia kata ni dalam Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kan? Sembahlah Tuhan kamu sampai datang yakin. Padahal yakin di sini maknanya al-maut. Confirm dah. Sekarang tak confirm lagi. Kita pagi esok ada tak ada tak confirm lagi. Mati baru doktor kata disahkan kematiannya. Sebab tu doktor guna perkataan yakin tu. Bahasa Melayu disahkan kematiannya pada jam sekian-sekian. Itu dah confirm dah. Confident dah. Kan sekarang ni wah-wah lagi. Nak mati ke tak mati esok ni? Tak tahulah kan. Rasa macam bagaikan nak mati. Tapi rasa bagai nak makan roti canai lagi. Kan. Kita ni rasa macam-macam, rasa nak sama hidup kan. Jadi, bila yang kata confirm ni, mati kan. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, mati menjadikan orang sedih dan menangis. Memisahkan seseorang itu dari masyarakat ramai. Memusnahkan kenikmatan dunia. Dan memutuskan setiap angan-angan. Kalau tanya, kita ni angan-angan ada lagi tak ibu-ibu? Nak shopping? Ada. Nak jalan? Ada. Kalau tanya suami nak kahwin tu? Ada. Nampak je menikah gitu. Kalau kita nampak menikah tu tak mesti dia tak sembang kahwin tu. Dia ada sembang. Bila tanya abang sembang? Tak adalah. Dia orang je. Padahal dia jadi pengurusi tadi. Pak masjid kan. Kadang-kadang kat masjid tu orang tua-tua duduk sembang tu. Hak tua-tua. Sembang kahwin tu. Kata nak kahwin lah. Tak adalah sembang je kan. Sembang tu luah perasaan kan. Jadi berani kan nak kahwin tu? Tak berani sangat. Sebab apa? Bini menakutkan, kata dia kan. Angan-angan ada. Ada satu pakcik ni balik hospital. Kena COVID. Dia kata seronok duduk hospital ustaz. Saya kata seronok. Seronok. Siapa seronok? Nurse lawa-lawa, kata dia. Balik rumah nurse dah tua garang pula. Astagfirullahaladzim. Kan dia kata, saya gelak kat dia kan, pakcik ni. Dia kan balik rumah bini kata, abang yang ni tak boleh makan, yang ni tak boleh. Garang. Dia kata, dah lah tua garang pula kan. Yang kat sana lawa-lawa. Pakcik, makan ubat je pakcik. Dia kata, segar dia kata. Walaupun demam segar, kena COVID tu. Kan pakcik tu. Tapi seronok duduk hospital. Ibu-ibu jaga-jaga kalau suami-suami ni balik hospital tu segar molek, maknanya nurse jaga elok tu kan. Bukan suruh gaduh dengan nurse. Baliklah jadi nurse yang lebih hebat daripada nurse kat hospital. Maksudnya kan. Ada orang balik ceria je. Balik rumah kita mula monyok balik kan. Kita kata kenapa abang kena demam balik? Tak, dia tukar nurse teruk ni kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, wahai anak Adam. Adakah kamu sudah memikirkan hari ketika nyawamu berpisah daripada badan? Ibu-ibu rajin fikir menu hari nyawa kita dicabut. Allahu Akbar. Keadaanmu berubah daripada senang menjadi susah. Sahabat dan teman-temanmu mengkhianatimu. Saudaramu lari daripadamu. Alas tidur serta selimutmu adalah pasir dan tanah liat. Ya, sekarang ni sehidup semati. Semua nak sehidup semati. Dulu berjanji dengan makwa, pakwa kan. Hanya cangkul dan pungkis mampu memisahkan cinta kita. Kan lautan api sama-sama kurunangi. Mati je, tak ada dah kan. Orang laki-laki kalau isterinya mati, dia hanya menangis 3 hari. 3 hari je. Hari keempat, dia pergi makan roti canai, tengok janda lawa. Meleleh air mata dia kan. Tak, meleleh air liu. Air mata dah kering, kata dia kan. Orang perempuan tahan berapa hari. Tak tahulah kan, tak ada kehilangan lagi. Saya pernah tengok ada satu makcik ni menangis, suami dia mati pengsan. Saya ingat cara dia pengsan tu takkan kahwin sampai bila-bila.
Habis iddah ada orang pinang, dia terima, kahwin juga kan. Sebab itulah Allah jadikan kita ni lupa balik kan, sedih. Tapi kehidupan mesti diteruskan. Fikirlah sampai satu hari kita akan berhadapan benda yang sama. Iaitu selimut kita pasir dan tanah liat. Wahai kamu yang sentiasa mengumpulkan harta dan membina rumah yang banyak, harta dan rumahmu tersebut tidak akan kamu bawa ke dalam kubur kecuali beberapa helai kain kapan. Ibu-ibu pernah tak jumpa orang perempuan yang banyak kain-kain dari Itali lah, dari itulah. Bila mati dikapankan dengan kain-kain yang lawa-lawa, tak ada. Dikapankan dengan 3 helai kain kapan tu lah. Itulah pakaian kita ke alam barzakh. Hebat macam mana pun, van yang kita naik, van jenazah kan. Hebat macam mana pun, anak tak bagi naik dah, welfare. Pernah jumpa orang pergi kubur naik welfare anak dia? Tak ada dah. Dia ada welfare pun anak tak bagi naik. Anak baringkan jenazah ayah di depan. Ayah, dia kata penghormatan kali terakhir ya, ayah baring kat sini, dia baring. Tak ada kan. Tak nak jumpa lagi ya. Dia buka semua kusian-kusian dia kan. Bagi ayah duduk lah tu, tak ada. Kan? Yang ada ialah itulah. Kita pakai pakaian macam orang lain, 3 pasang kain kapan dan naik vel jenazah. Oleh yang demikian, di mana harta yang telah kamu kumpulkan selama ini? Adakah harta kamu dapat menyelamatkan kamu daripada seksaan? Ini soalan. Soalan yang kita kena tanya, orang panggil apa? Monolog dalaman kita. Kuduk kumpul harta sampai kedekut ni, zakat tak bayar, tak nak derma. Ni aku nak bawa akhirat banyak mana? Ya, baru kita rajin derma. Baru kita tak tamak hal apa. Sebab bila kita mati, anak-anak kita akan peraid. Kalau kita dulu harta itu, kita dapat dengan jalan betul, dia peraid lah. Kalau kita cari harta tu, harta yang campur aduk, halal haram bercampur aduk, anak berebut, dia tak faraid. Kan? Dia akan berebut. Ini masalah di akhir zaman. Na'udzubillah. Jadi kita ingat ni. Sebab Nabi sebut, bila mati anak Adam, maka akan diikuti oleh 3. Yang pertama, harta benda, ahli keluarga dan amalnya. 2 akan balik. Isteri, anak-anak balik, tinggal suami kat kubur. Kan, kalau orang perempuan, suami akan balik dengan anak-anak, tinggal kita kat kubur. Harta benda, kereta yang iring kita, payung pun balik. Payung kan, biasa orang payung jenazah, payung pun balik. Tinggal kita lah ditemani oleh pokok yang dipacakkan di atas kubur kita tu kan. Ambil pokok mana dah, pacak situ kan. Batu nisan pun datang kami kemudian. Dia awal tak ada batu nisan kan. Allahu Akbar. Jadi harta yang kita cari boleh tak boleh selamatkan kita dari seksaan. Ingat harta ni, dia kalau kita transfer sekarang ni ke akhirat, dia akan bantu kita. Mana tempat transfer? Tempat transfer tu ialah sedekah, wakaf, zakat. Ibu kalau masuk dalam masjid, cari dulu tempat transfer akhirat. Kan? Money changer. Tukarkan duit kepada pahala. Ibu untunglah. Setiap kali datang ke surau, tabung bergerak, itu money changer kita. Sampai cari tabung bergerak, tak bergerak, tabung berhenti saja. Kita support. Zakat, sedekah, wakaf kan. Kita pesan ke anak-anak ni. Nah, duit kita sebagiannya mesti kita salur ke akhirat. Jangan kedekut. Bila orang minta derma, Allahu Akbar, betul aku hari ni. Masjid nak buat apa pula? Nak buat tu bagi Alhamdulillah. Ni tak kau boleh kita tukar je JK ni. Asyik kutip derma tu, nak buat ni kan. Dia marah. Padahal itu ejen transfer akaun ke akhirat dia. Dia tak perasan kan. Jadi ibu-ibu, kita cari duit banyak-banyak. Kena cari. Cari duit banyak-banyak. Tapi transfer ke akhirat bagi banyak. Islam perlukan orang kaya untuk bina masjid. Kan, untuk tukar kapet ni. Kalau orang miskin tak boleh tukar ni. Kalau meeting orang AJK, ahli jawatan kuasa Korea, orang ahli jemaah miskin, papa kedana semua. Nak tukar kapet ni, dia kata pakai yang ada je lah. 3 getah mampulah kita beli.
Mahal ni, puluh-puluh ribu kan nak tukar. Jadi mesti orang kaya meeting. Tukar. Tadi saya ada pakcik tu, lepas kuliah subuh dia kata masjid daerah dia duk komplain. Saya pergi sujud sakit, dia kata pasal lah tak tukar kapet. Masjid daerah Kuala Selangor tu kan, kerah kapet dia duk komplain kan. Saya kata itu bawa pentadbiran pejabat agama kata tak tukar-tukar. Dia kata patutnya kena tukar lama dah. Masjid kampung kapet sedap tebal macam ni. Yang tu dia tak ada dah yang lembut-lembut, tak ada dah, kerah je kan. Bila turun, orang tua kan turun lutut awal. Kena situ, nak beradui je, sakit kan. Allahu Akbar. Jadi kalau kita ni orang fikir akhirat, transfer, tukar kapet. Tukar PA system. Kan? PA system ni canggih sebab ada orang bagi duit. Jadi setiap kali azan dilaungkan, kuliah ada, dia dapat pahala. Dia dah transfer duit dia kepada akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekali-kali tidak, harta kamu yang kamu tinggalkan kepada orang yang sekarang mereka tidak lagi memuji dan mendoakanmu. Na'udzubillah. Bahkan dia kata, bahkan harta ni kalau kita tinggal salah cara, anak guna berebut, dia tak guna untuk mak dan bapak kan. Kita kena didik anak-anak kita ni. Nak kalau mak mati kau buat korbannya untuk mak. Nak harta yang mak tinggalkan untuk kamu ni, kau wakaf lah kalau ada kesempatan kan. Kau derma-derma lah atas nama mak sama. Allahu Akbar kan. Mak saya mati ni, duit yang kami bagi tu rupanya dia tak guna. Dia simpan. Dia simpan bawah bantal kan. Adalah simpan bawah bantal, tak buah haji sikit kan. Tapi dia berapa kali dia sebut. Dia berapa kali aku nak suruh abang hang pergi Mekah kan. Abang hang tu tak boleh pergi Mekah lagi kan. Abang duduk kampung ingat jaga dia lah. Kan. Jadi bila dia meninggal tu, saya kata kat dia beradik. Salah satu hasrat mak ialah dia nak hantar abang pergi Mekah. Saya kata saya dengan ni minta pandangan adik-beradik duit hak mak tinggal ni hak kita bagi kat dia apa semua dia tinggal banyak tak? Kan? Yang ni cukup untuk hantar abang. Siapa setuju? Semua adik-beradik kita setuju. Kita dah ada kerja masing-masing, kita guna. Hasrat mak kita kena tunai kan. Yang ada baki sikit-sikit lagi kita wakaf. Hak mana-mana wakaf kat masjid tu, masjid nak beli tanah tabak kubur, kita beli tanah bagi kan. Jadi kita tak payahlah ambil, kita dah kerja mak bagi macam-macam, tak payah ambil. Ada ke orang kadang-kadang dia tanya soalan saya itu, dia nak buat macam saya buat lah kan. Dia kata saya ni bila mak saya meninggal duit banyak, dia kata saya nak bagi wakaf semua. Saya tak boleh, awak kena minta izin dulu. Itu bukan duit mak awak dan bukan duit awak, itu adalah duit pusaka kan. Adik-beradik kena tanya, panggil duduk situ. Dia orang ada kerja dah Ustaz, tak boleh. Orang mana boleh kita bawa sembarangan. Dia bila mak mati, automatik harta itu harta pusaka. Saya mesyuarat, kami lepas ke bumi kan mak ni. Lepas ke bumi mak ni, kami duduk situ mesyuarat dulu kan. Mesyuarat dulu. Mak tinggal berapa gini. Okay, kita nak uruskan macam mana. Kita kena meeting kan. Jadi saya kata bahagian saya akan bawa abang ni kan. Abang ni kata okey, sama, sepakat. Alhamdulillah kan, kita dapat tunaikan satu hasrat mak. Mak nak anak dia ni orang miskin, tapi suruh pergi Mekah juga dengan duit dia. Duit dia sampai. Jadi itulah kita ni. Allahumma salli ala sayyidina. Kita nak lepas kita mati ni, anak-anak kita tak lupa untuk mendoakan kita. Kita nak setiap hari anak lepas mayat teringat kat mak baca Fatihah kan. Baik, Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم
Surah Al-Qasas ayat 77. Allah kata, tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan oleh Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari, yakni hari akhirat. Ya, hari akhirat di situ. Jadi darul akhirah tu kena cari kebahagiaan hari akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita cari harta, yang nombor satu kita nak cari pahala. Kena ada bahagian harta. Ibu-ibu kalau dapat gaji kena bahagi nombor satu pahala. Kan? Barulah kita letak bahagian untuk dunia. Kita akhirat tu last sekali kalau ada baki. Cuma memang kita belanja dunia tak ada baki, tak ada. Nombor satu pahala dulu. Lepas tu kita dapat duit mak dulu. Sebab mak tu pahala. Kemudian lagi apa? Nafkah anak isteri. Kalau suami nafkah tu pahala. Kemudian sedekah kan. Awak zakat itu pahala. Itu cerita akhirat ni kan. Jadi apa-apa yang boleh bawa pahala akhirat. Lepas tu barulah aksesori. Barulah makan, minum, jalan dan sebagainya. Kena ada. Tabungan untuk akhirat tu kena diutamakan. Dan carilah pahala negeri akhirat. Dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bahagian kamu di dunia. Di dunia orang pakai kereta, kita kena pakai kereta. Orang ada rumah, kita kena ada rumah. Orang ada baju baru, kita baju baru. Kena ada lah kan. Dan berbuat baiklah kepada orang lain. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berbuat baik kepada kamu. Kita nak Allah sayang, kita sayang orang. Kita ni bila sedih, nak Allah Ta'ala hilangkan kesedihan. Hilangkan kesedihan orang, jangan buat orang sedih. Kita lapar kan. Ya Allah, aku lapar, bagilah aku makan, kenyang. Maka kenyangkan orang lain. Kan senang hidup ni. Apa yang kita nak Allah buat kat kita, kita buat kat orang lain. Itu ayat yang paling mudah. Kita nak Allah ampunkan dosa kita. Maafkan orang lain. Ini takkan ku maafkan keturunan kau 7 keturunan. Oh, dahsyat. Tapi minta ampun, ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah. Kan? Kita nak Allah tutup keaiban kita, tutup keaiban orang. Man satara aiba akhihi satarahullah. Siapa tutup keaiban saudara dia, Allah tutup keaiban dia. Ini tak dia jadi mami jarum viral. Ada salah aja orang, sedap, siap kan. Viral. Dia akan viral, kutuk kutuk ni. Kita nak Allah tutup keaiban kita. Berapa kita buka keaiban orang lain? Contohnya kan. Berapa kita nak Allah ni jangan dendam dengan kita. Allah Ta'ala ni azizun zuntiqam. Intiqam ni makna dia akan balas balik kesalahan. Bahasa kita ni dendam. Kan? Allah akan balas. Tapi Allah Maha Pengampun. Kalau kamu tak minta ampun dengan dia, mati, jaga aku balas balik. Kita nak Allah Ta'ala ampun, lupus kira dosa kita. Kita lupa kira lah salah orang. Orang perempuan ni dia ingatan dia kuat. Suami tak beli yang dia minta sekali tu, dia ingat sampai mati. Betul tak? Ada orang katalah saya tak pernah kaji. Tapi ada orang buat kajian, orang perempuan. Dia ingat, suami tak ingat tarikh ulang tahun sekali dia ingat. Abang ingat tak dulu masa kita kahwin lepas 15 tahun. Abang tak cakap apa-apa pun. Anniversary abang tak bawa kan. Dia boleh ingat kan, recall kan. Abang dulu katanya lah. Ada penceramah motivator cakap. Saya pun tak tahu, saya tak pernah tanya orang rumah saya macam mana dia ingat tak ingat kan. Kita sama-sama. Orang lelaki dia cepat lupa. Kadang-kadang hari ulang tahun kahwinan dia lupa kan. Jangan tanyalah suami hari apa ini. Hari ni hari Senin. Tu dia tahu kan. Hari bulan tak ingat orang lelaki ni kan. Orang perempuan dia ingat tak beli kat dia sekali kan. Lepas tu hari tu suami gurau nak kahwin dua, dia ingat tarikhnya. Jam pun ingat. Ayat pun ingat kan. Betul tak? Tak betul ya? Oh, itu makna motivator tu tipu lah tu kan. Dia kata orang perempuan ni ingat gitu dia kata. Kajian perbezaan laki-laki dan perempuan. Orang buat salah orang, kadang-kadang saya pelik. Orang tak datang kenduri kita, kita boleh ingat. Hari tu kita buat bang, dia tak datang pun rumah kita. Berapa kita pergi kenduri dia? Bila dia kenduri, orang lelaki tak ingat dah. Kenduri, tarikh kenduri pun tak ingat.
Itu semua orang perempuan dia boleh ingat. Alah, dulu masa kita kenduri kahwin anak kita, tak jemput kita pun, tak payahlah jemput dia. Itu dendam kenduri namanya. Astagfirullahaladzim. Hidup ni kalau dendam ni pelik kan. Penat dendam dengan orang. Maaf dan minta maaf. Nak tidur, ya Allah, ampunkan dosaku. Ya Allah, maafkan semua orang yang pernah buat salah dengan aku. Aku maafkan mereka. Tidur nyenyak. Senang hidup. Kalau kita ni buat salah, cari orang yang kita buat salah, minta maaf. Dan kita kalau orang buat salah kat kita, kita maaf dan doakan dia. Cukup senang hidup kan. Oh, tapi bengkak. Jumpa kenduri dengan orang yang kita geram ni, bengkak. Silap aku datang jumpa dengan dia. Kan? Kita kalau bergaduh dengan orang, memang hidup tak sentosa, tak selesa. Jumpa je, geram je kan, mendidih je. Balik cerita kat suami. Tak sangka pula jumpa dengan seminar tu. Aku macam nak cili-cili je mulut dia. Kan? Kenapa kita pergi tempat kenduri, tersempak dengan orang, jadi marah? Sebab kita bengkak dalam hati. Jadi kita ubah. Ya? Allahumma salli ala Muhammad. Dalam ayat tadi Allah kata, buatlah baik dengan orang. Macam mana Allah buat baik dengan kamu. Buat. Kemudian, wala tabghil fasada fil ardh. Jangan kamu buat kerosakan di atas muka bumi. Jangan jadi punca orang gaduh tu kerosakan. Jangan jadi punca orang buat mungkar dan maksiat, buat konsert. Habis rosak rumput stadium. Kerosakan kat tu. Mahal rumput stadium juga. Orang nak main bola, tiba-tiba rumput stadium rosak. Stadium ni bukan tempat mungkar kan. Tempat nak main suka-suka boleh lah kan. Biar orang kata, Ustaz, orang main bola seluar pendek. Seluar pendek ni dia tak seberat orang melompat-lompat tu. Kan? Seluar pendek ni ada khilaf di kalangan mazhab. Kita tak lihat kan. Orang laki-laki sama laki-laki, kita dalam mazhab kita kena tutuplah sampai bawah. Sampai bawah daripada lutut. Tapi kalau orang nak main bola tu boleh je dia pakai seluar tight kat dalam. Kan boleh je kalau nak tutup aurat tak ada masalah. Kan kat stadium ni. Tapi buat konsert kat stadium, confirm yang pertama rosak rumput. Fasad ni. Yang kedua, rosak akhlak. Budak-budak melompat-lompat. Habis. Jantan betina bercampur aduk kan. Bercampur aduk, bergaul bebas dan sebagainya, rosak. Jadi jangan jadi ejen fasad, ejen kerosakan di atas muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerosakan. Baik, jadi ayat yang kita bacakan tadi memerintahkan seseorang agar mencari kurnia Allah di dunia dan mencari kebahagiaan di akhirat. Hak kita makan tu kurnia Allah. Dan bahagia yang sebenar sejati di akhirat. Sepatutnya usaha yang dilakukan oleh seorang mukmin di dunia ialah mencari kebahagiaan di akhirat. Dunia hanyalah tempat persinggahan sementara. Seolah-olah dikatakan kepada mereka, jangan lupa bahawa kamu akan meninggalkan semua milik kamu. Kecuali beberapa helai kain kapan. Seperti yang terdapat dalam syair berikut ini. Kami hanya akan memberimu sedikit dari panjang masa yang kamu kumpulkan. Iaitulah 2 helai kain penutup jasad dan kapas penutup rongga. Kan, ni dalam syair Arab lah kan. Kita ni duduk dalam dunia ni, balik itulah yang kita bawa bekal kita. Kain kapan, kapas penutup telinga, muka kan. Kain kapas je lah kan. Allahu Akbar. Baik, kemudian kita masuk pada tajuk orang bijak dan beruntung. Kita rasa kita bijak ya. Saya semalam sembang dengan kawan saya, dia baru habis PhD. Semangat dia belajar ajak saya kata saya malah. Dulu masa dia nak buat master jom lah kan. Buat master, saya kata saya ni bila dah habis BA tu pun dah rasa malah lah kan. Dah kerja banyak hari Sabtu Ahad, banyak kuliah dia ajak buat ni lah kan. Buat Sabtu Ahad, udah cuti, pergi buat. Habis dah PhD kan. Semangat dia kata kan. Dia kata alang-alang menyelup kasar, biar satu benda yang kita mula habis. Dan bersama dengan dia 14 orang sahabat-sahabat yang habis. Alhamdulillah. Jadi adakah bijak tu mesti ada PhD je? Memang orang buat PhD bijak kan. Tapi bijak dalam syarak ni tak mesti ada PhD kan. Tapi jangan kita nafikan PhD tu mesti bijak. Kan? Kalau tak ada, tak bijak, tak buat, dia tak boleh mengaji. Dia bijak. Tapi bijak dalam sudut hadis ni lain. Ya? Iaitu Nabi SAW bersabda, Al-Kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut.
wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Maksudnya Nabi kata orang yang paling beruntung adalah orang yang mampu mengawal dirinya dan beramal kebajikan untuk kehidupan setelah kematian. Ni orang paling bijaksana, orang paling beruntung. Boleh kontrol diri. Setengah ulama' dia terjemah dana ni makna orang yang koreksi diri. Orang yang dana yadinu mencela diri dia, koreksi diri. Dia boleh postmortem. Kan duduk menu, aku nak buat apa ni, takkan nak buat yang ni salah ni. Aku ni pencen dah ni, tak kalah tak pencen tak pergi mengaji. Tak kalah aku tak baca Quran. Aku ni nak mati dah ni kan, tak kalah kedekut lagi. Kalau nak bergadung, itu orang panggil dana nafsah. Dulu aku banyak silap kan. Ini orang dana nafsah, orang koreksi diri dia. Kontrol diri. Kemudian dia beramal. Jangan duduk menung, lepas tu duduk menangis tapi tak beramal. Beramal. Untuk kehidupan setelah kematian. 5 ba'dal maut. Lepas mati masuk kubur tak boleh beramal dah. Jadi kita cari bekal. Sedangkan orang yang rugi, al-ajiz, orang lemah. Orang ajiz ni orang lemah, orang rugi. Orang rugi ni orang mana? Suka ikut hawa nafsu. Man atba'a nafsahu hawaha. Apa-apa dia, orang Kedah panggil cerodong. Dia istilah budak-budak membujur lalu melentang pukang. Orang suka je nak buat, suka hati dia je kan. Dia nak motor, dia naik suka hati dia kan. Nak cakap suka hati dia, jangan kan. Nak maki orang suka hati dia, nak gimana suka hati dia. Ini ikut hawa nafsu. Tapi dia berharap banyak kebaikan daripada Allah. Dia harap Allah ampun dia harap Allah bagi syurga. Dia malah nak beramal ibadat. Puasa malah, Quran malah, tahajud tak bangun, masjid tak pergi. Impian dia nak masuk syurga. Bila orang tanya dia, saya nak tempah syurga sebelah Rasulullah. Allahu Akbar, hebat dia, impian. Dia panggil. Abu Ubaid kata, maksudnya ialah mengawal diri. Sehingga mau beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebab kita kalau tak kontrol jadual kita, tak jadi ibadat ni. Sibuk hari ni macam hari ni ibu-ibu. Hari cuti. Kalau kita tak masuk dalam diary kita, kita tak datang ngaji ni. Saya pun tadi dah terlupa, malam dah terlupa dah. Hari cuti, nampak cuti kan? Cuti dia ingat angan-angan nak buat apa cuti kan? Orang kata, ya abang, dalam jadual kan ada ni sini. Kan? Dengan muslimat, nasib baik. Saya kata, kalau tidak saya pergi berjala dah pagi ni. Kan? Pagi-pagi ni kan, dah pergi berjala dah ni. Pagi-pagi pergi pantai tu kan, tepi pantai bawa jala kan. Kita kena masuk dalam diary jadual kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kawal diri. Kemudian dia kata, serta melakukan amal soleh sebagai bekalan setelah mati. Dan ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta tidak mensia-siakan usia yang diberi oleh Allah Ta'ala. Kita ni baki umur berapa lagi Kalau boleh mesej tanya baki umur senang Malaikat maut duduk mana tanya berapa baki umur yang saya ada. Malaikat maut mesej balik, baki umur anda tinggal 3 bulan. Agak-agak boleh hidup kalau dapat tahu baki umur kan. Allah, dia pensan koma 3 bulan tu duduk dalam koma, tak mati, koma agak terkejut. Allahu Akbar. Ada kawan saya cerita, dia kata dia kena masalah buah pinggang. Sakit pinggang tu sakit sangat lepas makan durian. Dia pergi ke hospital, doktor kata rosak buah pinggang dia tahap 4. Terduduk dia duduk menung, tapi dia tak jerit apalah. Dia kata ada kawan lain yang kena kanser tu menjerit, satu hospital dengar. Sebab tu dia kata mana-mana doktor cek ni dia panggil trauma ni kan. Dia akan bagi ubat apa ni? Ubat menahan, apa dia panggil ubat apa? Dia panggil ubat stres, ubat apa ni lah kan. Dia adalah satu ubat hanya untuk kontrol stres ni kan. Dia pun balik rumah anak dia cek-cek, abah dapat ubat ni juga. Ingatkan sebab apa dia pun heran. Sakit buah pinggang, kenapa nak makan? Takut stres. Ubat murung kan. Kemurungan, ubat kemurungan. Kena makan dia kata. Sebab apa? Takut lepas tu dia menung.
kawan saya tu ceria. Dia kalau tak jumpa kami, dia mesti guraunya. Dia dah mula-mula, dia gurau macam-macam. Tapi bila balik hospital, kita pergi rumah dia, dia senyap. Hilang dia, humor dia hilang. Tak ada rasa dah. Dia menung, cuma dia tak jerit je. Lepas tu dia kata, ni doktor bagi ubat murung kan. Dia jadi senyap. Tak maaf lah Ustaz, mengantuk kan. Dia makan ubat murung tu, dia mengantuk kan. Allahu Akbar. Jadi itulah, kita ni ada saat kita yang akan kita kembali. Allahu Akbar kan. Jadi tak mensia-siakan usia yang Allah bagi. Serta mengingati dan sentiasa patuh kepada Allah dalam pelbagai situasi dan keadaan. Jangan ingat Allah dalam surau je. Luar surau diskur balik. Kan? Ingat Allah di mana-mana. Semua perkara itu merupakan bekalan di akhirat. Dan perkataan Al-Kayyis ialah juga berarti orang yang berakal, orang cerdik. Kalau Arab ni kita mengaji, saya selalu kat sekolah tu, bila mengaji, pesyarah kami kalau dia suka, dia kata Quraish. Quraish center. Kan? Kuih-kuih ni orang ada akal, orang cerdik. Quraish kan. Dia buat gini. Quraish. Kan? Jadi kuih ni orang berakal, orang cerdik. Yang merupakan lawan perkataan ajiz. Ajiz ni orang lemah atau bodoh. Orang lemah ni bukan maksud lemah body. Lemah iman dan lemah akal. Itu dia panggil ajiz. Orang lemah ni orang mana? Sikit melakukan amal perbuatan. Amat kurang ketaatannya kepada Allah. Dan sentiasa mengikut hawa nafsunya. Lepas tu dia panggil lemah iman. Dia benda hak nafsu dia suka, kuat pula. Banyak gunung. Boleh. Tapi solat subuh tak boleh. Ibu berasa orang duk kayu basikal. Pagi-pagi pakai seluar pendek, ketat, sendat, padat, melekat tu. Seluar pendek dia pakai. Kayu daripada Shah Alam tu naik bukit belakang ni. Pergi sarapan dekat Sabak Bernama. Lintah berapa masjid. Kadang-kadang dia cara pakai tu nampak tak semayang lah kan. Sangka kita lah kalau dah pakai seluar ketat, sendat, padat, melekat tu. Nak semayang macam mana? Kan? Kadang-kadang kita tengok pun malu. Tak tahu ibu-ibu tengok tak malu ke? Dia pakai kan, melekat, sendat. Kita tengok, ya Allah kan. Boleh ramai-ramai. Kayu basikal. Lepas tu, bukan salah kayu basikal, kayu lah. Tapi nak singgah masjid tak boleh. Ada orang jogging. Pagi-pagi ni Bukit Malawati tu ramai orang berjogging. Masjid bawahnya. Dia boleh naik atas masjid, dia tak singgah. Ada ramai. Kau pagi tadi, ibu-ibu kalau pergi Bukit Malawati tu, pagi-pagi ramai orang jogging hari Minggu. Dia punya jogging naik sebelum subuh. Turun lepas subuh. Dia nak tengok sunshine. Sunshine pula. Sunshine tengah hari sunrise. Sunrise silap. Speaking wrongly. Kan? Kan? Ada orang petang-petang dia nak tengok sunset. Kan? Pagi-pagi sunrise. Bukan sunshine. Sunshine tengah hari dia tak nak lah kan. Allahu Akbar. Dia naik. Saya tengok orang banyak gunung tu kebaikan naik pukul 4 pagi. Yang gunung-gunung yang ni kan 4 pagi. Sebab dia kata jangkaan sampai atas tu dalam masa 2 jam. Naik tunggu kejap rehat. Matahari naik. Tengok daripada puncak bukit. Tu yang Kuala Pilah gunung apa tu? Kalau gunung Kuala Pilah kan ada gunung. Yang ada orang hilang tu kan. Apa tak hilangnya pukul 3 pagi dah ada kat situ. Kan naik-naik. Dia lari ikut jalan tu, tiba-tiba dia kona jalan lain. Jenuh cari pula kan. Tapi itulah, saya tengok video lah orang panjat banyak tu. Dia panjat ramai. Perempuan pun ramai. Cara panjat tu, cara tak semayang subuh kan. Gaya kan. Gaya orang perempuan pakai baju ketat-ketat itu tak ada ni. Memang nak semayang kat mana. Habis tak tahulah, kita sangka baik mungkin dia bawa telekung dalam tu kan. Mungkin. Wallahualam. Tapi itulah, orang boleh panjat. Dia kuat. Tapi bila nak ibadat, tak kuat pula. Allahu Akbar. Itu masalah. Ibu-ibu kadang-kadang mengumpat 2 jam tak penat tau. Popek. Baca Quran, bangun 5 ayat dah tidur. Kro kan. Astagfirullahalazim. Itulah kita lemah. Astagfirullahalazim. Kan? Betul tak kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Dan sentiasa berangan-angan agar Allah Ta'ala mengampuni dosa. Orang inilah termasuk dalam kategori orang yang lalai. Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memperingatkan mereka agar melakukan segala perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya. Al-Hasan Al-Basri berkata, Hasan Basri ni ulama di zaman Sayyidina Ali. Dia ulama zaman tabi'in kan. Al-Hasan Al-Basri ni wali Allah lah. Dia ni terkenal boleh jalan atas air ceritanya. Dia lintah sungai tu pun dia jalan kan. Dia jalan. Terkenal cerita dia. Jadi jalan-jalan atas air ni zaman kita tak pelik. Zaman kita ni tak wali pun dia bawa bot jalan okey je. Kan? Zaman dulu-dulu ni tok-tok wali ni kadang-kadang dia lintah kan. Kita zaman dulu-dulu tok wali terbang. Kan. Ada boleh terbang. Zaman kita pilot terbang hari kan. Tak pelik lah. Jadi bertukar zaman. Lepas tu wali Songo, bila dia pergi Indonesia dalam dakwah, Allah tunjukkan karamah tu bentuk-bentuk yang hebat-hebat sesuai dengan zaman. Karamah ni wali-wali Allah sentiasa ada. Kan? Tapi yang cerita tentang karamah dia orang ni, anak-anak murid lah kan yang tengok. Jadi karamah ni kita benda yang mencari adat. Jadi kalau nak cerita pelik, memang pelik lah. Tapi tak pelik lah sebab Allah bagi. Kepada Rasul-Rasul Allah bagi mukjizat. Pada orang soleh-soleh ni Allah bagi kepada mereka karamah. Yang karamah tu bukan dia tunjuk-tunjuk. Dia tak tunjuk-tunjuk tapi orang nampak kan. Dia lalu diceritakan Hasan Basri ni pernah di Basrah tu ada sungai dia jalan. Pergi seberang sana kan. Pernah ceritanya. Orang cerita. Jadi Hasan Basri kata orang yang menjadikan angan-angan sebagai Tuhannya tidak akan membawa kebaikan ketika meninggal dunia. Maksudnya, bukanlah dia pergi sembah, hai angan-angan aku sembah kau sebagai Tuhan. Tapi dia sentiasa letak angan-angan tu sebagai tempat dia ni minta gitulah kan. Kita ni angan-angan nak buat baik. Seolah-olah orang yang mengabdikan diri pada angan-angan. Hawa nafsu. Jadikan hamba pada nafsu. Nak angan-angan nak buat tu dia usahalah. Maksud Tuhan ni kita taat. Ada semua orang angan-angan dia nak buat sesuatu tu, aku nak buat juga istana impian. Siang malam dia tukul lumur buat istana impiannya. Ramai kan? Kita jaga-jagalah. Impian kita ada tapi jangan melampau. Sampai melampau-lampau sampai lupa kepada impian akhirat baik. Jika salah seorang dari mereka berkata, aku sudah berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu adalah dusta ayat-ayat ni. Sebab kalau dia sudah berbaik sangka husnuzan dengan Allah Ta'ala, pastilah dia kuat ibadat pada Allah. Saya ni Ustaz, saya yakin Allah Maha Pengampun. Allah penyayang Ustaz. Saya baik sangka dengan Allah. Tapi dia tak semayang. Bila dia tak semayang, Allah kan baik. Allah kan pemaaf. Kan? Ini ayat-ayat dusta. Yang lahir daripada orang malah kan. Saya ni Ustaz, walaupun saya macam ni, saya yakin rezeki saya ni Allah yang bagi. Kau kalau zakat tak? Tak, saya tak bagi zakat pun. Tapi rezeki melipat ganda. Allah Maha Penyayang. Kan? Sedap guna ayat Allah penyayang, Allah apa. Tapi dia tak kuat ibadat dengan Allah. Dia pembohong. Baik Allah Ta'ala sebut. وَذَلِكَ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. Surah Fussilat ayat yang ke-23. Dan itulah sangkaan kamu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Sangkaan itu telah membinasakan kamu sehingga kamu termasuk orang-orang yang rugi. Dia sangka baik dengan Allah. Sangka baik tapi dia tak ibadat. Dia yakin Allah akan ampunkan dosa dia. Sebab tu dia tak semayang. Banyak orang tak tutup aurat kan. Dia kata Allah tahu niat saya. Saya ni walaupun tak tutup aurat. Tapi saya tak buat jahat dengan orang. Sazah-sazah lah jahat kata saya. Pula kan. Allah Akbar macam-macam. Kan. Ada orang sekarang ni yang passion terkini. Saya orang baik. Sebab saya ni tak kacau orang.
Saya cuma tak pakai tudung je. Kan? Sangka baik dia dengan Allah, okey tu. Tapi itulah sangkaan yang salah. Baik kata Sa'id bin Jubair, lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan orang ini sentiasa melakukan perbuatan maksiat. Maksiat ni tak mestilah zina saja, mabuk todi saja. Kadang-kadang kita lalai ni, contohnya lah. Orang tak banyak zikir, tak banyak baca Quran, apa dia buat? Ibu-ibu kalau jumpa, bukan halaqah ilmu, jumpa juga dalam halaqah mengumpat. Kan? Ini kita bersama-sama dalam program perjumpaan reunion Persatuan Pengumpat Setaman. Sembah. Kan? Sebab kalau orang yang sentiasa halaqah zikir, dia kurang benda-benda yang boleh bawa kepada jahat. Orang laki-laki, kalau tak duduk dalam majlis surau ni, dia duduk mana? Dia pun pergi tepi-tepi taman, tempat orang jogging. Dia jogging tak? Tapi joggingnya slow, sebab nak tunggu nyonya potong dia. Kan? Pergi tengok orang senam aerobik. Ada. Kan? Hari tu ni apa isu? Isu apa? Hantu lapor. Tahu hantu lapor? Orang Siam, dia ada tarian dia, dia ada majlis dia dekat Wak-Wak Siam. Kalau di Kelantan tu kan, di Kedah, Wak-Wak Siam ni dia ada satu, adalah hari-hari dia. Macam kita di Selangor ni, Wak-Wak Cina ni tu kan. Cina dia ada perayaan dia hantu lapor. Cina Siam sama je. Iaitu dia kalau hantu lapor, dia kena pakai pakaian yang menyebabkan hantu tu tertarik. Hantu tertarik menarik dah bom. Kan? Saya pernah lalu kawasan kapal tu kan, jam. Sebab yang hantu bukan main banyak beratur kat situ. Berhenti. Motor-motor kacang hantu semua pakat berhenti. Kan? Saya pun heran, pasal banyak sangat. Saya pun tengok sebelah kiri. Duduk tengok ni kan. Ya Allah, patut hantu berhenti. Kita ustaz berhenti tak? Sebab tak boleh jalan. Bila tak boleh jalan, kena tengok lah. Pakai seluar pendek semua melompat tu. Pompam. Itu kan. Kalau apa orang ni apa Coldplay ini hot play punya ni. Maka lompat. Astagfirullahaladzim. Dekat Siam pun jadi gitu kan. Dekat ni ada masalah. Yang masalah dia orang Islam kita tengok kenapa. Berhenti. Saya tengok muka Jawa pada berhenti nak motor kan, tengok kat tepi jalan tu kan. Sebab apa? Sebab benda tu tarikan syaitan kan. Allahu Akbar. Inilah bila orang tak fikir kepada amal ibadat, dia akan fikir nak seronok, suka dan sebagainya. Na'udzubillah. Baik. Kemudian Baqiyah bin Al-Walid, dia kata Abu Umair Asyuri mengirim surat kepada beberapa temannya yang isinya seperti berikut. Kamu telah mengangan-angankan kesenangan dunia sepanjang hidupmu. Kita semua angan-angan gitulah kan. Rumah besar, kereta besar, apa lagi makan sedap, jalan sana, jalan sini. Dan kamu berharap Allah Ta'ala mengkabulkan angan-anganmu. Padahal kamu sentiasa melakukan perbuatan dosa. Ada setengah orang nak dapat apa yang dia ingini dengan benda dosa. Tipu. Apa dia buat? Dengan rasuah. Kan? Apa dia buat? Sekarang ni scammer. Saya semalam dapat mesej dalam mesej tu, dia orang kata hati-hati dengan satu orang ni, dia menggunakan nama Tan Sri. Dulu dia guna nama Datuk. Sekarang dia scammer tu bertukar status Tan Sri. Kan. Tan Sri pula. Muda lagi ada Tan Sri lah. Kan. Pelik sungguh. Sebuah sekarang ni zaman scammer kan. Sebab kalau ustaz cakap orang tak pakai. Tapi sekarang ada ke ustaz-ustaz ada? Dia buat nama ustaz kan. Ada macam-macam. Dia buat skim pelaburan. Gitu gini. Dan ada pula dia buat terbaru katanya tabung plastik juga dia pun. Kan. Dia pun nak buat tabung plastik juga. Orang dah kenal. Dulu dia ada scammer kan, scammer. Apa nama tu semalam kawan-kawan mesej dalam grup. Semalam ni jaga-jaga orang ni. Nama apa dah kan. Allahu Akbar. Kemudian ngaku kerabat dia raja lagi. Scammer-scammer tak kira dia kan. Dia akan ambil kesempatan. Ramai semalam ada berita yang apa manager bank kena tipu kan. Manager bank kena tipu.
pesara kena tipu. Allahu Akbar. Sekarang ni ada teknik terbaru dia masukkan dalam akaun kita. Dia kata minta maaf tersilap kan. Dia masuk 300-400 dia masuk. Dia masuk. Kemudian dia kata boleh tak? Dia kata pulangkan balik kan apa semua. Jangan pulang. Tak ada pasal-pasal kau masuk. Tak payah pulang. Sebab apa? Dia nak tengok kita punya akaun macam mana. Sekali dia scam, habis kan. Sekarang ni satu lagi kenuri. Saya dipahamkan kenuri pun sama kak. Sila jawab kehadiran anda kan. Kita pun ingat kawan kita hantar kat kenuri. Ya, tiba-tiba habis dia godam kan. Sebab tu saya kalau orang tanya saya tak jawab dah. Hadir ke tak hadir kan. Mesej lain. Mesej personal. Hadir insyaAllah. Dia terisilah juga. Tak payah. Kalau nak isi sangat-sangat protokol tak payah. Aku tak hadir. Senang. Kan? Bahaya sekarang ni kan. Semua orang boleh scam. Bahaya kan. Baik. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Padahal kamu sentiasa buat dosa. Dia kata itu sama saja dengan menempa besi yang dingin. Kita ni nak buat macam-macam parang apa semua nak tempa. Besi sejuk mana boleh tempa? Besi ni kalau nak bagi tempa nak buat parang, pedang, dia kena panaskan. Kita ambil besi yang sejuk tu ketuk, buat pedang. Mana boleh? Macam itulah kita kan. Ibu-ibu contoh senang je. Kita nak goreng, nak buat cucuk kodok. Kan? Tapi minyak tak panas. Biar gitu. Mana boleh jadi cucuk kodok kan? Sini orang panggil cucuk kodok. Orang Kedah panggil cucuk kodok kan. Goreng pisang apa semua. Dia kena panas belanga lu. Belanga tak nak panas. Tiba-tiba kita ni mengharapkan jadi goreng pisang. Mana boleh kan? Masuk minyak penuh lah tu. Tak boleh makan. Macam tu lah. Baik, kita masuk sikit lagi mengingati kematian dan kehidupan akhirat serta zuhud terhadap dunia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi kubur ibunya, baginda sedih dan menangis. Bahkan orang di sekelilingnya turut menangis. Rasulullah SAW kemudian berkata, Ista'zantu Rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dhan li wasta'zantuhu fi an azura qabraha fa'udhina li fazuru al-qubur fa innaha tuzakkirul maut. Dia kata aku telah meminta izin daripada Allah agar memberi keampunan kepadanya ibu, tapi Allah tidak mengizinkan. Kemudian aku minta kepada Allah agar aku dapat mengunjungi kuburnya. Dan Allah pun mengizinkan. Oleh kerana itu, kamu semua hendaklah menziarahi kubur. Kerana menziarahi kubur dapat mengingatkan akan kematian. Yang ini ulama berkhilaf. Ulama berkhilaf. Kan? Minta izin Nabi ini supaya Allah ampunkan, mak dia tak diizinkan. Kenapa? Kan? Itu berkhilaf pandangan. Adakah tahap ada ni saya pun ada tengok ada khilaf-khilaf ulama. Yang confirmnya ialah Nabi SAW ni pernah minta izin kepada Allah untuk minta ampun pada pakcik dia. Itu yang confirm. Tapi tak dibenarkan. Sebab apa pakcik dia Abu Talib meninggal bukan sebagai orang Islam. Kan? Tentang mak dia, Rasulullah SAW ni diutuskan. Mak dia dah wafat. Maka orang-orang yang mati sebelum daripada diutuskan Nabi Muhammad SAW itu, kita tak boleh panggil orang tu kafir dengan Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi belum diutuskan, dia dah wafat. Kan dia dah wafat. Maka terserahlah kepada Allah Ta'ala untuk meletakkan di mana orang-orang ni. Dia panggil orang-orang ni, mereka itu zaman di antara dua Rasul kan. Jadi macam mana terserah pada Allah. Dia tak bolehlah kita kata, mak Nabi kafir juga. Jangan. Kan? Mak Nabi, ayah Nabi itu, mereka adalah orang yang hidup sebelum zaman Nabi Muhammad menjadi Rasul. Tapi orang yang mati, semasa Nabi jadi Rasul dan tak nak beriman, yang tu Nabi SAW dilarang. Jangan solat. Jangan doa untuk mereka. Sebab mereka adalah orang-orang yang mati dalam keadaan tidak Islam. Sebab dia dakwah ajak pada Islam. Lepas tu kita ni kalau pergi ziarah orang kafir meninggal,
saudara kita, jangan doa untuk dia. Semoga-moga Allah ampunkan dosa, sebab dia mati kafir kan. Tak boleh. Kita boleh ikut kawan kita mati, kita pergi ziarah boleh. Ada satu sahabat saya ni, dia India Muslim kan, India Muslim. Atuk dia meninggal, dia pergilah. Jadi masa dia pergi ziarah ni, masa atuk dia ni, lepas tu pakcik-pakcik dia angkat nak bakar mayat ni, dia pun keluar, dia menangis. Atuk pakcik-pakcik dia kata, tengok sudah jadi perempuan, masuk Islam sudah jadi perempuan. Dia menangis. Lepas tu dia tinggalkan tu, dia masuklah kereta, dia menangis. Kan? Rupanya dia menangis sebab apa? Dia kata, dia terbayang, dia kata, kalaulah Allah tak bagi hidayah kat aku, dia kata, aku juga akan mati dibakar macam ni, dia kata. Ni baru bakaran dunia, belum bakar. Dia menangis sebab tu terbayang. Siapa atuk dia tak nak masuk Islam kan? Itulah, tak boleh buat apalah. Sebab dia dah mati, dia pilih kematian dia sebagai orang yang kafir. Na'udzubillah. Baik, tapi dalam hadis ni juga menyuruh supaya kita selalu ziarah kubur. Ziarah kubur ni kata Nabi, tuzakkirul maut, mengingatkan kita kepada kematian. Kita tempat yang kita tak suka ziarah kubur. Setengah-setengah orang setahun sekali pun tak ziarah kubur. Kan, hari raya baru ziarah kubur. Lepas tu saya selalu pesan, raya ni bukan hari untuk ziarah kubur. Hari raya ziarah orang yang bakal jenazah, bukan ziarah jenazah. Ziarah adik-beradik silaturahim. Kita ni kadang-kadang hari raya tu lah pakai baju serba baru lawa-lawa, pergi ziarah kubur kan. Hai baju raya, baju lawa ni ziarah orang hidup. Habis tu bila nak ziarah kubur? Ramadan tu balik ziarahlah kubur dulu. Ataupun esoknya, lusanya kan. Hari raya tu ziarah orang hidup sebanyak mungkin. Tapi kadang-kadang dia kata, Ustaz, saya duduk kampung tu, pas mayang raya kubur sebelah, ziarahlah siap-siap boleh lah kan. Jangan pula kita ni keras sangat apa tak boleh. Jadi tengok asbab dia lah kan. Tapi jangan jadikan ziarah kubur tu raya. Raya ziarah kubur. Ziarah kubur ni hanya pada raya. Salah. Ziarah kubur ni kerap hari lain kan. Dulu abang saya, setiap hari Jumaat tu pagi-pagi dia sampai. Dia pergi ziarah kubur ayah. Saya pun tak boleh buat macam dia. Kan? Saya biasa turun masjid singgah lah kan. Tapi abang ni rutin. Setiap hari Jumaat dia akan sampai. Pagi-pagi tu dia akan singgah pergi ziarah kubur. Situ kubur bapak kan. Kubur apa situ sebelah tu. Tok-tok saudara kan, abang-abang di situlah, adik-adik dia lah kat situ. Saudara-saudara mara kat kami, kubur keluarga kami ada banyak tempat. Nenek dekat Meregung tu, tempat rumah saya ni bapak kan. Saya pun kadang-kadang balik tak lepas kak. Nenek belah mak saya tu dekat kampung satu lagi, 3 tempat kubur ni. Kadang-kadang balik tu tak habis kak, ziarah kubur tak habis kan. Jadi kena singgah. Bawa tunjuk kubur ni, ziarah kubur, ingatkan kita kepada kematian. Baik, kemudian dalam hadis lain dinyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fadhuruha, fa innaha tuzhidu fid dunya, wa tudzakkirul akhirah. Dulu aku larang kamu ziarah kubur. Tapi sekarang, tak dah, lakukanlah. Sesungguhnya, menziarahi kubur dapat menjadikan diri kamu zuhud terhadap dunia dan ingat akan kehidupan akhirat. Dia ulama-ulama sepakat bahawa ziarah kubur bagi laki-laki tidak dilarang. Manakala ziarah kubur bagi perempuan masih ada selisih pandangan. Orang perempuan yang tak dibenar ziarah kubur ni bila suami dia mati, dia dah mula dikira iddahnya. Jadi tak payahlah ziarah kubur. Tunggu sampai tempoh iddah habis, baru ziarah kubur kan. Itu sepakat dah ulama. Jadi, apabila wanita ketika ziarah kubur bercampur dengan laki-laki, maka ziarah kubur seperti itu jadi haram bagi mereka. Kalau pergi dengan laki-laki tu, anak-anak dia tak apalah kan. Ni maksudnya campur dengan orang lain. Duduk atas kubur sama-sama macam orang ke bumi kan nak duduk keliling kubur. Itu tak boleh lah.
Tapi apabila mereka pergi sama-sama wanita, ziarah kubur seperti itu tidak dilarang. Asal dilarang ni orang perempuan ziarah kubur sebab dia meratap. Dia menangis. Orang Arab ni dia sampai koyak-koyak baju. Cakar-cakar muka. Oh dia menangis-nangis meraung-raung. Oh Tuhanku, kenapalah kau jadikan nasibku begini rapa? Kenapa kau ambil suamiku tercinta? Tak boleh lah kan. Meratak-ratak ni tak boleh kan. Jadi kalau dia takak menangis boleh. Pergi ziarah kubur ni kan. Bawa ziarah. Saya dulu masa mak saya ada kerak lah. Sebab mak saya suka ziarah kubur. Kalau lama-lama jom kan. Dulu aktiviti saya masa kecil-kecil dulu boleh bawa motor. Ziarah kubur dengan ziarah tok nenek dengan mak. Mak memang. Dia panggil saya Atan. Saya nama Atan. Mak panggil Atan. Atan, ya kan. Saya dah kahwin baru dia panggil Rozali. Rozali ni nama yang diberi oleh bapak kan. Mak panggil Atan. Kan. Dulu tok saya dia panggil Atan kan. Jadi biasa kami ada dua nama. Tok saya panggil saya lain. Tok saya, mak saya panggil Atan. Tok saya panggil Syah Rizal. Syah Rizal. Lepas tu saya di kampung orang panggil Syah. Adik-beradik semua panggil Bang Syah, adik Syah. Semua kawan-kawan heran. Macam mana kau ni boleh ada 3 nama kan? Kan? Saya sampai sekarang adik-adik panggil Bang Syah. Kan? Sebab apa saya Syah? Bukan Syah. Syah Iran ni bukan. Kan? Sebab nenek dia suka nama tu. Dia pergi, dia panggil kan. Bila nenek panggil, dia tak akan panggil nama ni. Saya tengok mak saya pun sama. Anak-anak saya pun dia ikut dia pegang. Ni aku nak panggil nama ni. Dia seorang ingat nama-nama tu. Kan? Saya pun ada mak panggil apa tak. Anak lupa kan. Saya dia panggil Atan. Atan, jom ziarah kubur. Jom ziarah kubur. Jadi orang perempuan ziarah kubur boleh? Boleh. Dengan syarat-syarat tadilah. Ziarah kubur tok nenek kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wanita juga boleh ziarah kubur. Tapi perlu berpisah daripada laki-laki. Maksud laki-laki yang bukan mahram dia lah. Pergi dengan suami tak apalah. Dengan anak-anak, adik-adik okey. Dia kata tak ada perbezaan pendapat dalam kalangan ulama ni perkara ini. Cuma di Arab Saudi dia tak bagi perempuan masuk kubur kan. Dia kerah bab ni. Kalau kita nak pergi ziarah kubur tu hanya boleh duduk tepi-tepi kan. Cuma kadang-kadang dia datang dia terroh dia halau kita kan. Baik. Sebenarnya boleh. Orang perempuan boleh ziarah kubur. Jadi kalau ibu-ibu pergi ke Mekah, Madinah tu, ziarah duduk tepi pagar lah kan. Boleh. Baik, Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah ziarah kubur olehmu. Dia kata, zuruha. Mana perintah yang dalam hadis ini adalah untuk laki-laki dan perempuan. Apabila masa dan tempat menziarah kubur boleh menyebabkan fitnah disebabkan bercampur laki-laki dengan wanita, maka perkara itu tidak dibenarkan. Sebenarnya campur laki perempuan jadi fitnah ni mana-mana tempat pun sama. Ibu-ibu pergi pasar malam. Pasar malam tu nak masuk dia laki-laki perempuan kan. Macam tu, rapat-rapat tak lagi pasar malam pun. Nak beli barang juga, kan. Kena timing. Jadi kita tak boleh hukum pergi pasar malam semua perempuan tak boleh. Demam lah perempuan tak lagi pasar malam. Jadi nak pergi tu timing. Orang tak ramai dan tidak bersesak-sesak. Boleh ibu-ibu kan. Jangan pergi time sesak tu tak boleh. Tengok orang dah bersesak apa-apa haram. Tak boleh masuk. Kan kadang-kadang kita masuk tu orang langgar kita. Orang ni bersentuh-sentuh dengan kita haram. Kita dah nampak dah macam tu kita masuk juga. Dia kata maka perkara itu tidak dibenarkan. Kerana pandangan laki-laki kepada wanita atau sebaliknya boleh menyebabkan fitnah. Oleh yang demikian apabila mereka akan kembali daripada menziarahi kubur, sebaiknya berjalanlah secara berasingan. Dia kena bagi time sebenarnya. Ziarah kubur ni masjid-masjid yang pengurusan kubur ni, dia bagi time. Perempuan masuk jam ni, laki masuk jam ni. Macam kita pergi Raudhah kan. Raudhah ni masuk tak sama. Laki-laki waktu lain, perempuan waktu lain, baru jadi terserempak tadi. Para ulama menyatakan bahawa Rasulullah SAW melaknat wanita yang ziarah kubur, yakni sebelum ziarah kubur dibenarkan.
Tapi setelah Nabi mengizinkan ziarah kubur, maka hukum menziarahi kubur bagi laki-laki dan perempuan menjadi mubah, yakni jadi harus, boleh, sebagaimana yang kami terangkan tadi. Baik, kenapa Nabi laknat orang perempuan ziarah kubur tadi? Sebab itulah budaya jahiliah, meratak meraung kan. Nabi kata dilaknat orang perempuan yang an-nauh wal niyahah, orang yang meratak tangis tadi. Diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, bahawa dia pergi ke kubur dan sesampainya di sana dia berkata, wahai penduduk kubur, ceritakan kepada kami tentang keadaan kamu semua, atau jika tidak, maka kami yang akan memberikan kamu semua berita. Ali pun berkata, berita dari kami adalah hartamu telah dibahagi-bahagikan. Anak-anak perempuan kamu yang kamu tinggalkan tidak dikawinkan. Rumah kamu telah dihuni oleh kaum yang bukan golongan kamu. Inilah orang panggil talqin. Kan? Ya ada setengah orang kata bid'ah, talqin tak ada. Takkan Sayyidina Ali nak buat benda bid'ah? Sayyidina Ali ni adalah menantu Nabi, Amirul Mukminin, orang hafal Quran, orang yang banyak hafal hadis, orang paling soleh. Inilah talqin yang ulama duk buat tu. Kan? Ada setengah orang dikerah terlampau. Kata talqin ni bid'ah. Siapa cakap? Kan? Dibuat oleh sahabat. Sahabat Nabi buat. Dia pergi duduk atas kubur kan. Jadi kadang-kadang kita ni ada benda-benda yang kita tak jumpa dalil. Bukan makna tak ada dalil, kita tak jumpa lagi. Ulama buat tu ada dalil lah baru dia buat. Sebab dia alim, dia jumpa. Kita tak jumpa dalil sebab apa? Sebab kita tak alim. Senang kan? Kita belum jumpa. Dia kata ni bukan Nabi. Lah sahabat Nabi tu, Nabi dah pesan, ashabi kan nujum, bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat aku ni ibarat bintang di langit. Mana-mana yang kamu ikut, kamu akan dapat petunjuk. Kan Nabi juga pesan, ya, Nabi suruh ikut sunnah. Alaikum bisunnati wa sunnata al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Nabi kata, hendaklah kamu ikut sunnah aku dan sunnah khulafa ar-rashidin selepas aku. Sunnah khulafa ar-rashidin siapa? Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Nabi dah pesan dah, khulafa ar-rashidin ni 4. Dan ikut dia. Mana hak Sayyidina Ali buat tu sunnah lah juga kan. Ramai orang tak faham kan. Sebab tu sekarang ni trend ustaz-ustaz dah bagi khutbah ataupun bagi talqin dalam bahasa Melayu kan. Saya pun kalau talqin, saya akan berdiri kat kubur tu. Saya bercakap dengan kubur. Cakap kubur boleh. Sayyidina Ali cakap dengan kubur. Saya talqin mak saya gitu kan. Saya kata, mak, kematian itu adalah benar. Hari ini mak telah kembali ke rahmatullah. Dan kami ni anak-anak tak boleh temankan mak dalam kubur. Mak dah kembali bertemu dengan Allah. Yang boleh temankan mak ialah Quran yang mak baca kan. Kami anak-anak, kami hantar tak kat sini je kan. Itulah talqin. Setengah-setengah ustaz-ustaz ni, orang tua-tua dulu dia baca bahasa Arab kan. Bila baca bahasa Arab, boleh jadi dia seorang je faham ataupun dia pun tak faham juga. Kan, ada dua kemungkinan. Kan, bila dia baca pula, talqin ni kena bagi orang dengar. Ini dia baca, kan, al-mautu haq. Dia kata apa lagi, saya pun tak hafal lah talqin bahasa Arab ni kan. Dia kata, dia baca pelan-pelan. Seolah-olah dia bisik dengan mayat je. Yang duduk dengar atas kubur tu, dia isap rokok sembang kan. Itu saya talqin last kawan saya Bilal Masjid Bukit Kapar meninggalkan. Saya berdiri kat tepi kubur tu, anak dia minta supaya saya talqin, tak apa. Saya pun talqin. Panggil orang kampung tu, saya kata duduk sini. Jangan duduk atas kubur, dosa. Berdiri atas kubur ni, duduk sini. Kemudian saya talqin kan. Itu cara talqin yang dibuat oleh sahabat. Dan Nabi pun ada talqin ni, pernah ada talqin. Tapi taklah panjang kan. Nabi talqin pendek, ringkas. Jadi kita cantumlah bagaimana gaya yang dibuat oleh Sayyidina Ali ni. Sayyidina Ali kata, wahai penduduk kubur, sekarang kamu ceritakan kepada kami yang di atas ni keadaan kamu.
Macam mana orang ahli kubur nak cerita? Ataupun biar kami yang ceritakan. Sayyidina Ali seorang-seorang sembang kata, bila ada periwayat, makna ramai yang dengar. Talqin ni sebenarnya bukan pada orang yang mati tu, orang yang duduk di atas ni kan. Sayyidina Ali nak bagi satu statement yang menginsafkan. Sayyidina Ali kata, ni harta-harta kamu sudah dibahagi-bahagikan. Anak-anak perempuan yang kamu sayang telah dikawinkan. Rumah-rumah kamu sekarang orang lain duduk. Isteri dia yang dia sayang dulu, kan, tukar gerak kereta gerak rumah, isteri kahwin lain. Kereta tu siapa bawa sekarang? Suami baru bawa. Kan? Lalu tepi kubur, dia tengok, lah aku bayar tak habis lagi aku mati, dah habis kau punya pula kan. Yelah nak buat macam mana bertukar-tukar, itulah dunia kan. Sayang macam mana pun, itulah dunia. Baik, Sayyidina Ali kata, demi Allah, seandainya mereka orang yang mati dapat bercakap, maka dia akan berkata, kami tidak pernah melihat bekalan yang lebih baik daripada takwa. Tengok itu mesej dia. Kalau orang mati boleh cakap, dia masuk dalam kubur ni, dia akan cakap bekal yang dibawa dalam dunia tu, tak ada bekal yang lebih baik. Khairuz zadi taqwa. Sebaik-baik bekalan takwa kamilah yang boleh selamatkan. Yang akan teman hidup dalam kubur ni, amal-amal soleh. Quran, kan, hak kita baca tu, hak surah Al-Mulk tu, Al-Mulk tu dia panggil surah Al-Munjiyah, surah penyelamat. Itulah surah yang akan temankan kita duduk dalam kubur dan jadi cahaya. Ibu-ibu jangan tinggal surah Al-Mulk tu. Pagi-pagi, malam-malam jangan tinggal, nak tidur bacalah kan. Nabi kalau nak tidur, surah Al-Mulk Nabi baca, surah As-Sajdah pun Nabi baca. Kan? 3 qul, 4 qul. Qul ya Nabi baca. Qul wallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas Nabi baca. Ayat kursi Nabi baca. Kan? Sempat Nabi baca macam-macam kan. Jadi kita bacalah hari-hari. Sebab itulah peneman kita dalam kubur. Quran yang kita baca, dia akan menjadi nur, cahaya yang menemankan kita dalam, kan dalam kita baca doa khatam Quran wa fil qabri mu'nisa kan, ada dah pasal tak doa tu, kan baca khatam Quran tu, ya Allah jadikanlah Quran itu peneman kami di dalam kubur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, Abul Adiyah dia kata dalam satu syair, Abul Atiyah dia kata dalam satu syairnya, betapa anehnya manusia yang sekiranya mereka berfikir. Dia baca syair Arab ni, baca terjemahan dia tak sedap kan. Tapi tak sedap, dia tak macam Arab baca lah kan. Dia ada zauq dia lain lah. Tapi kita baca terjemah, sebab saya pun tak tahu yang isi yang Arab yang asalnya, sebab tak ada kitab. Saya ada kitab tazkirah ni. Kan, tapi kena nak compare tepi sebelah tu jadi berat pula kan. Jadi baca dalam syair Arab tu ada zauq dia, tapi kita boleh dapat mafhum lah. Dia kata betapa anehnya manusia yang sekiranya mereka berfikir dan muhasabah diri mereka, maka mereka akan dapat melihat dengan mata hati. Mereka akan menyeberangi dunia ke dunia lain, kerana dunia memang jambatan. Dunia ni, dunia mazra'atul akhirah. Dunia ni ladang akhirat. Jambatan ke akhirat. Kita ni nak mati. Sebab mati tu jambatan menuju akhirat. Kalau tak mati, macam mana nak jumpa Allah kan? Macam mana nak masuk kubur? Macam mana nak masuk syurga? Memang kena mati pun. Kan dunia ni jambatan. Tidak akan ada kebanggaan kecuali taqwa. Mati ni hati kita lah tempat Allah nilai. Khairuz zad fa inna khairuz zadi taqwa. Sebaik-baik bekalan takwa. Sebab Allah pandang kita bukan pandang muka ibu-ibu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tak pandang rupa paras. Wala ila ajsadikum. Dan juga kepada body kita. Body kita melentik ke, padang besar ke, kurus ke, kering ke, tak gemuk tak kira kan. Ada orang dia makan sikit pun gemuk tak? Ada orang makan banyak kurus tak? Jangan risaulah.
bertemu dengan Allah. Makcik risaulah dengan penampilan tubuh makcik ni nak bertemu dengan Allah. Allah jadikan kita ni macam-macam. Jangan risau. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah akan pandang pada hati-hati kita kan. Sebaik-baik manusia di sisi Allah orang yang paling atqa, yang paling bertakwa. Dia kata tidak ada kebanggaan kecuali takwa. Takwa ni apa ibu-ibu? Hati yang takut pada Allah. Hati yang rasa risau, takut Allah Ta'ala tak terima amal. Hati yang semangat nak buat amal. Hati yang tak suka nak buat benda yang dilarang. Itulah takwa. Kan? Orang takwa ni ialah orang yang sentiasa, kata Sayyidina Ali, beramal untuk yaumur rahil. Isti'dadu li yaumir rahil. Apa makna isti'dad? Bersedia untuk hari dia mati. Ar-rahil itu hari dia pergi kan. Preparation itu hati takwa. Baik, ketika mahsyar terbentang, sungguh mereka akan sedar bahawa takwa adalah perkara terbaik yang ditabung. Apa gerangan tanggapan makhluk yang awalnya air mani, sedangkan akhirnya akan menjadi bangkai busuk. Kini dia tidak punya persembahan yang diharapkan, dan bahkan dia tidak pernah mau terlewat daripada perbuatan terlarang. Di sana segala urusan dirinya akan diuruskan orang lain. Dia hanya akan menerima keputusan dan nasib. Akhirat besok kita menanti je lah. Bergerak malaikat suruh. Berkumpul di padang mahsyar kan. Itulah. Lepas tu kita prepare lah. Moto kita insya-Allah, every day, ever ready. Every day, ever ready. Kita ni sentiasa siap siaga untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berhenti sekadar tu dulu insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi ya dalam kuliah-kuliah yang akan datang insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam amal dan takwa insya-Allah. Saya insya-Allah pada hari Jumaat ni akan bertolak ke Mekah Al-Mukarramah. Di ibu-ibu, kakak-kakak doalah saya selamat pergi, selamat pulang, selamat beribadat, mendapat umrah yang makbulah dan mabrurah insya-Allah. Dan insya-Allah doalah sama-sama kita dapat sama-sama terus dapat beribadat di sana insya-Allah. Jadi saya minta maaf kalau ada salah silap ya, terkasar bahasa, tersasul, tergurau-gurau dan sebagainya, jangan disimpan di dalam hati kan. Doakan saya, maafkan saya insya-Allah. Jumpa lagi aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan wa alzimna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Dan ibu-ibu yang nak cari apa sabun boleh ambil kat belakang insya-Allah. Ada bus kita insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.